Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pilihan raya kecil PRK-KKB telah pun berlangsung sebentar tadi. Dijangka keputusan penuh akan diumumkan sekitar jam 9 malam ini. Namun demikian, keputusan terkini daripada KKB menunjukkan lebih 40% pengundi sudah turun mengundi dan telah dinyatakan menurut ramalan beberapa penganalisis politik, mereka menganggap kerusi KKB masih akan dimenangi oleh Parti Perpaduan, yaitu Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani, pimpinan Anwar Ibrahim, Gabungan Pakatan Harapan Barisan Nasional dan juga JRS GPS serta beberapa komponen yang lain. Dikatakan bahawa kemenangan itu bakal dapat dijelmakan dan diramalkan juga bahawa Perikatan Nasional mungkin akan mengalami kekalahan yang lebih teruk kali ini di KKB. Hal ini kerana, kata mereka, tidak ada banyak isu yang boleh diketengahkan oleh Perikatan Nasional. Selain daripada itu, isu-isu yang diketengahkan oleh Perikatan Nasional adalah isu yang sudah lapuk dan tidak lagi relevan untuk pengundi di PRK-KKB, kata beberapa penganalisis politik. Hari ini keputusan dijangka diumumkan pukul 9 malam dan dijangkakan juga ianya akan membawa kemenangan yang besar kepada Pakatan Harapan. Kita menjangkakan keputusan diperoleh selepas jam 9 malam dan harapnya sebelum perlawanan bola jam 10 malam. Itu jangkaan dibuat oleh Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dr. Azmi Sharom mengenai berlangsungnya pilihan raya PRK-KKB Dewan Undangan Negeri hari ini. Beliau berkata, jangkaan tersebut dibuat selepas semua kertas undi dibawa ke pusat pengundian rasmi, penjumlahan undi rasmi di Dewan Serbaguna dan Kompleks Sukan Daerah Hulu Selangor. Kita yakin proses penjumlahan berjalan lancar dan cepat, katanya lapor berita harian. Setakat jam 12 tengah hari tadi, SPR memaklumkan peratusan keluar mengundi di Dewan Undangan berkenan adalah sebanyak 32.51%. Sebanyak 18 pusat mengundi dengan 74 saluran mengundi mula dibuka dari jam 8 pagi hingga 6 petang, kecuali pusat mengundi di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SKJC Bukit Fraser Tapak Lama yang mempunyai 40 orang pengundi dan ditutup pada jam 2 petang. Saudara-saudara sekalian, setakat jam 12 petang tadi, mengikut laporan 32.51% pengundi sudah keluar mengundi dan dijangkakan ianya akan terus bertambah. SPR Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengumumkannya. Sebagai perbandingan sehingga waktu yang sama, peratusan keluar semasa PRK Dewan Undangan Negeri Pelangai dengan seramai 16.456 pengundi berdaftar pada 7 Oktober 2023 ialah 44%. Proses pengundian bagi memilih ahli Dewan Undangan Negeri ADUN baru di KKB melibatkan 18 pusat mengundi dengan 74 saluran dan akan tamat pada jam 6 petang ini. Jumlah keseluruhan pengundi di kawasan dalam Parlimen Hulu Selangor itu ialah 40.226 pemilih termasuk 863 pengundi awal. Paling ramai pemilih dicatatkan di Sekolah Rendah Agama Bandar Utama Batang Kali dengan 5.889 pengundi menerusi 9 saluran. Berdekatan tempat mengundi sama ialah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Batang Kali yang mempunyai 3.182 pengundi dengan 6 saluran pengundian dibuka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan pada pendapat anda, siapakah yang akan menang? Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini daripada pilihan raya PRK-KKB Kuala Kubu Bahru dan dijangka Dewan Undangan Negeri KKB bakal ditawan perpaduan. Saudara, siapa yang akan menang kita akan ketahui tidak lama lagi. Namun demikian, dalam satu dapatan didapati bahawa Dewan Undangan Negeri KKB akan bakal ditawan oleh perpaduan. Ini sebabnya
Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar menyifatkan masyarakat Kuala Kubu Bahru KKB berhasrat untuk memperkukuhkan lagi kerajaan negeri sekaligus memberi bayangan kerusi itu bakal ditawan perpaduan. Kata beliau, insya-Allah saya penuh yakin calon perpaduan Pang Sho Tau akan berjaya mempertahankan kerusi di Dewan Undangan Negeri DUN KKB. Ini kerana saya nampak rakyat mahu memperkukuhkan kerajaan negeri Selangor. Rakyat lebih melihat kepada pengukuhan kerajaan negeri, katanya. Apatah lagi dengan gaya politik yang tidak berkesudahan, iaitu politik keagamaan dan perkauman yang sempit, katanya ketika dihubungi Harapan Daily hari ini. Beliau diminta mengulas mengenai potensi calon perpaduan menjelang pilihan raya kecil PRK DUN berkenan yang akan berlangsung hari ini. Mengulas lanjut, beliau menyifatkan masyarakat di KKB yang terletak dalam daerah Hulu Selangor itu sebagai golongan yang lebih terbuka. Saya fikir masyarakat KKB ini lebih terbuka berbanding sebelum ini. Ia mudah terperangkap dan isu-isu sebegitu. Isu-isu demikian sudah tidak menjadi keperluan lagi dalam politik baru di negara kita, ujar beliau lagi. Untuk rekod, PRK DUN KKB diadakan susulan kematian penyandangnya Lee Kee Hyong yang mewakili PH pada 21 Mac lalu. PRK kali ini menyaksikan pertembungan 4 penjuru calon daripada 4 yang bertanding. Mereka ialah terdiri daripada 2 pesaing utama, iaitu Setiausaha Akbar kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Pang Shok Tau mewakili perpaduan dan pemangku Ketua Bahagian Bersatu Hulu Selangor Khairul Azhari Saud dari Perikatan Nasional PN. 2 lagi calon yang akan berebut kerusi di utara Selangor itu adalah Hafiza Zainuddin dari Parti Rakyat Malaysia PRM dan calon bebas Niau Ki Zen. Pada pilihan raya PRN tahun lalu, Ki Hyong berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri itu dengan majoriti 4,119 undi apabila mengalahkan Teo Kien Hong Gerakan, Siva Parakas Ramasari Muda dan Chong Chang Ben Lai Parti Rakyat Malaysia. Saudara-saudara sekalian, Ashraf Wajdi Dusuki juga menyeru supaya pengundi Melayu ahli UMNO sokong Pang Te Shup. Adakah dengan Pak So Tau ini akan menang dengan seruan daripada Ashraf Wajdi Dusuki ini? Menyeru supaya orang ramai atau orang Melayu dan penyokong parti itu dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Bahru supaya keluar mengundi Pang Shok Tau pada hari pengundian hari ini. Setiausaha Agung UMNO berkenan berkata, sokongan kepada calon Pakatan Harapan dari DAP itu penting kerana seiring dengan aspirasi kerajaan perpaduan. Sebab itu, pada Sabtu ini, saya selaku Setiausaha Agung UMNO minta seluruh orang Melayu penyokong UMNO sebab dulu kita pernah sokong calon MCA. Hari ini kita sokong yang mewakili aspirasi kerajaan perpaduan. Siapa dia? Calon nombor 2, Sok Tau. Yang paling penting Sabtu ini kita kena nobatkan YB yang berhormat Pang Shok Tau sebagai wakil rakyat, katanya dalam ceramah mega perpaduan Grand Finale PRK Kuala Kubu Bahru malam tadi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini disahkan Rosmah Mansur terima berita paling buruk, paling malang dan pastinya menyusahkan hidup beliau. Belum sampai Najib dapat pembebasan ataupun tahanan rumah jika berjaya dalam semakan beliau di mahkamah, timbul pula berita buruk untuk Rosmah Mansur. Kali ini Rosmah Mansur disaman oleh 10 syarikat dan 1MDB dengan berjumlah AS 346 juta. Kalau 346 juta ini dibundarkan atau dikali dengan nilai mata wang Malaysia, lebih kurang dalam 1 bilion. Rosmah Mansur disaman menghampiri atau melebihi 1 bilion ringgit
tuntut kembalikan barangan mewah yang dibeli. Oh, kesian jugalah kan. Bayangkan mereka menuntut itu semula. One MDB atau One Malaysia Development Berhad dan 5 anak syarikat serta 4 yang lain memfailkan saman terhadap Datin Seri Rosmah Mansur berhubung ribuan barangan mewah bernilai AS 346 juta didakwa dibeli menggunakan dana syarikat itu yang diselewengkan. Kesemua syarikat terbabit yang bertindak selaku pelanatif turut menuntut isteri bekas Perdana Menteri itu membayar AS dolar 346 juta 10,489 dolar atau sejumlah amount yang ditafsirkan oleh Mahkamah Tinggi. Kesemua pelanatif iaitu One MDB dan 5 anak syarikatnya iaitu One MDB Energy Holdings Limited, One MDB Energy Limited, One MDB Energy Langat Limited, Global Diversify Investment Company Limited dan SRC International Sendirian Berhad. Pelanatif lain adalah syarikat pesisir luar iaitu Affinity Equity International Partners Limited, Alson Chance Holding Limited, BlackRock Commodities Global Limited, Blackstone Asia Real Estate Partners Limited, dan Brightstone Jewelry Limited. Saman itu menamakan Rosmah sebagai defendant pertama, manakala Sub-6 Naridas Daswani juga dikenali sebagai Natasha Mirpuri sebagai defendant kedua. Pelanatif mendakwa bahawa barangan mewah berkenan iaitu antara lain ribuan item jenama barangan kemas, jam tangan dan beg tangan telah dibeli oleh atau untuk Rosmah bukan dengan wang sendiri tetapi dengan dana yang diselewengkan daripada anak syarikat Tuan MDB. Menurut pelanatif, dana itu disalurkan melalui pelbagai entiti luar pesisir termasuk Affinity Equity, Alson Change, BlackRock, Blackstone sebelum dibayar kepada 48 vendor berbeza daripada 14 bidang kuasa bagi pembelian barangan mewah berkenan iaitu sebanyak 320 bayaran berjumlah AS 346 juta 10,489 dolar. BlackRock dan Blackstone adalah syarikat dikaitkan dengan sekutu ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo iaitu Eric Tan. Sehubungan itu mereka menuntut pengisytiharan bahawa One MDB dan 5 anak syarikatnya pelanatif pertama hingga ke-6 mempunyai kepentingan proprietari berequity atau kepentingan beneficial terhadap beberapa barangan mewah berkenan dan dapat dikesan dalam pemilikan Rosmah. Pelanatif juga memohon pengisytiharan bahawa Rosmah memegang barangan mewah itu dan hasilnya yang dapat dikesan atas amanah konstruktif bagi One MDB dan anak syarikatnya. Selain itu, mereka menuntut pengisytiharan bahawa One MDB dan anak syarikatnya itu berhak untuk mengesan barangan mewah terbabit dan pengisytiharan bahawa Rosmah bertanggungjawab kepada mereka iaitu pelanatif selaku pemegang amanah konstruktif barangan berkenaan. Selain itu, kesemua pelanatif turut menuntut ganti rugi pampasan berequity, ganti rugi keterlaluan dan ganti rugi teladan untuk ditafsirkan oleh mahkamah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.